Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Teman-teman yang berkesempatan dengan saya, apa khabar? Hari ini hari Isnin kita bekerja dan Parlimen telah pun mengadakan persidangan pertamanya untuk penggal ini yang telah pun dirasmikan oleh Kebawah Duli Yang Muhammadiyah Tuan Agong. Inilah masanya apa khabar Saudara Abdul Hamid ya? Inilah masanya para wakil rakyat kita membicarakan permasalahan rakyat. Kita melantik mereka sebagai wakil rakyat, mereka harus membicarakan persoalan rakyat. Perjuangan rakyat, lain tidak dan tidak bukan, masalah COVID, masalah ekonomi dan kepelbagaian. Saya mengharapkan agar persidangan Dewan Parlimen kali ini benar-benar mengutarakan permasalahan rakyat. Saya hari ini berada di kawasan Muar, saudara. Semalam saya berbual dengan calon daripada Gambir, saudara Syah, anak jati, kawasan Gambir yang ingin mendapat khidmat. Memang saya akan mencari kawasan-kawasan yang agak kontroversi. Kontroversi yang saya maksudkan kerana calon yang saya temui hari ini. Bagi teman-teman yang berkesempatan bersama dengan saya, calon kita kali ini Cik Mek Molek, iaitu calon puteri. Kerana Johor kali ini menurunkan dua orang wakil mereka untuk bertanding dan memberi khidmat. Ini adalah proses demokrasi. Di samping itu, mereka harus membawa suara rakyat, suara anak muda. Jangan katakan UMNO itu tidak membawa suara anak muda saya. Jangan katakan UMNO menafikan tentang untuk nasib anak muda. Jangan pertikaikan anak muda ini dipencilkan. Kita tahu masalah anak muda. Sebab itu khususnya di kawasan N15, iaitu Dewan Undangan Negeri Maharani, UMNO Malaysia melalui Barisan Nasional, saudara, menurunkan calon puteri UMNO iaitu Nur Farah Syamsuddin. Beliau adalah calon pertama yang saya temui, merupakan calon daripada puteri UMNO. Dan saingannya bukan calon-calon orang, saudara, adalah mantan wakil rakyat yang telah pun menang. Tapi waktu itu kita menghadapi masalah, serangan, ombak, wave, katakan tsunami pilihan raya 2014. Tapi kali ini rasanya dengan kehadiran anak muda seperti Nur Farah Syamsuddin ini, saya berkeyakinan bahawa Dun Maharani insya-Allah kembali ke pangkuan UMNO. Saudara, jangan komen muka saudara ya. Saya nanti kalau marah nanti kita berbalah pula dalam live ini. Semangat sikit. Hari Isnin saudara. Baik saudara. Nur Farah Syamsuddin adalah calon puteri UMNO, sebenarnya calon UMNO, calon Barisan Nasional. Beliau terpaksa berentap 6 calon, brother. Bukan sikit-sikit. Ramai. Kali ini Johor mencipta sejarah begitu. Ramai calon-calon yang bertanding, saudara. Khususnya di kawasan Dun Maharani ini, Nur Farah Syamsuddin mewakili UMNO, Barisan Nasional, iaitu Nur Hayati Bacok, iaitu masih beliau menang pilihan yang lalu mewakili Parti Amanah ya. Waktu tu dia bertanding atas tiket Parti Keadilan. Kali ini dia sama dia pun berbalah tu kerana calon daripada Parti Bangsa Malaysia juga hadir, iaitu Muhammad Anis Asmol. Samping itu Parti Nasional. Dulu mereka bersama, sekarang mereka berpecah. Tidak seperti UMNO Barisan Nasional, kita tetap satu dan jitu. Calon daripada Parti Perikatan Nasional adalah Abdul Aziz Talib, dan calon daripada Parti Pejuang masuk juga, saudara. Biarlah mereka nak bertanding, tak ada masalah, saudara. Berilah mereka peluang untuk bertanding ya, bukan apa. Memeriahkan suasana pilihan raya Dewan Undangan Negeri Johor. Dan juga ada calon bebas, saudara. Ingatkan Maharani tak ada calon bebas. Ada calon bebas, iaitu saudara Lim Kuju. Warga bukan Melayu, saudara. Dalam pilihan yang lalu, calon UMNO Barisan Nasional mengalami kalah teruk juga, saudara. Bukan sikit-sikit kalahnya tu. Kerana Dr. Asy'ari Mat Syarif, mewakili Barisan Nasional, cuma mampu mendapat 6,731 undi. Dikalahkan oleh Nur Hayati Bacik, sebab saya katakan heavyweight. Cuma waktu itu beliau bertanding di bawah tiket Parti Keadilan. Semua bersatu dia orang. Tapi sekarang dah pecah berderai dah tu. Jadi Nur Hayati waktu itu dapat mengumpul undi 12,405. Dan calon daripada Parti PAS, Dr. Muhammad Taslim, nampak gayanya PAS tak ada pula tahun kali ni. Sebab dia tengok amanah ada, dia seriau. Baik, saya. Itu penjelasan saya. Penerangan dalam kedudukan Dewan Undangan Negeri Dun Maharani N15.
Baik, saudara. Saya harus memperkenalkan saudara kepada calonnya, anak muda, saudara, calon Puteri UMNO. Apa khabar? Farah. Waalaikumsalam. Tu dia, tu wajahnya. Orangnya nak kata bukanlah seindah Puteri Gunung Ledang, tetapi mewarisi Gunung Ledang. Ni ni dekat Gunung Ledang, tak gitu? Sila nyatakan sesuatu, apa khabar sekarang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Saya Nofarah binti Syamsuddin, Wakil Parti Barisan Nasional bagi N15 Dun Maharani, anak Jatimua. Anak Jatimua, ya? Anak Jatimua. Memang dilahir di sini? Ya, memang dilahirkan di sini, bersekolah di sini. Bapa bini Farah buat apa dulu masa dulu? Ayah saya kaki tangan kerajaan. Kaki tangan kerajaan biasa. Bersara. Okey, ibu? Ibu suri rumah. Suri rumah. Masa. Memang berminat dalam politik sejak kecil ya? Sebenarnya saya dah minat politik ni lama. Sebab arwah atuk saya dulu adalah seorang ketua wanita. Ketua wanita Ledang. Dan saya dah mengikut beliau ke mana-mana, mesyuarat apa semua tu, terus saya jadi minat. Dan bila peluang tu ada, saya dah mencubakan diri dalam bidang politik ibu. Ya. Jadi memang artinya Farah memang sering terjebak dalam kegiatan politik, dalam kegiatan untuk membantu masyarakat, membantu rakyat. Ya, betul. Sebab peluang tu saya mula berkecimpung di dalam bidang politik ni apabila saya bersama dengan mantan ahli Parlimen Muar yang berbahagia, Datuk Seri Razali Ibrahim. Saya berkhidmat dengan beliau. Sebagai apa? Saya berkhidmat di Pusat Khidmat Parlimen Muar. Bukan di waktu beliau dia di Timbalan Menteri, bukan? Masa tu dia Timbalan Menteri. Ya, bukan di Kuala Lumpur, tapi di Muar. Bukan di sini, saya di Pusat Khidmat Parlimen Memang menyantuni warga Muar, ya, khususnya. Jadi Farah faham sangatlah Muar ni. Muar ni orang suka asam pedas. Saya makan asam pedas malam. Asam pedas. Sedap. Ya, kemudian sini pun banyak buah-buahan. Ya, perusahaan-perusahaan kecil dan sederhana pun ramai. Dalam sepanjang perjuangan Farah dalam pergerakan puteri, saya yakin bahawa kita menghadapi masalah COVID. Ya, so apa khidmat puteri waktu Farah seperti hari biasa sebagai ketua puteri di Muar tu, what have you done? Sepanjang tempoh PKP tu kita memang tetap bekerja. Walaupun PKP kita tetap bekerja. Kita berhantar bantuan-bantuan food bank ni memang tak berhenti tu. Kita memang membantulah orang Muar. Bagaimana, ada tak ini waktu itu kita menghadapi bendera putih, mana rakyat tak cukup makanan, ada tak berlaku? Isu itu di Muar tak ada ya? Orang Muar ni orang banyak duit lah gamaknya. Maksudnya seluruh kawasan diberi perhatian. Once kita dapat mesej dia orang ni kuarantin, kita tu hantar. Muar ada banjir tak baru ni? Muar tak ada. Tak ada banjir. Awal tahun lepas ni. So artinya tiada bencana alam yang berlaku di Muar. Muar ni hebat sebab orang Johor dia tak kata dia orang Johor, dia orang Muar. Tak gitu ya? Bila tanya orang Muar gaya Muar. Oh, Muar dia Muar. Semangat Muar kuatlah Farah ni. Baik, saya nak tanya Muar. Apa matlamat you seandainya you diberi kesempatan untuk menjadi wakil rakyat? Saya selalu katakan bahawa wakil rakyat ini bukan kerja mudah. Waktu saya bercakap dengan ahli calon Kemelah, saya kata you are become the slave of the people. Anda seolah-olah seperti hamba kepada rakyat yang berkhidmat untuk mengutarakan masalah mereka, menyantuni masalah mereka dan seboleh mungkin menyelesaikan masalah mereka. Apakah itu ada dalam jiwa dan hati Farah? Poin utamanya adalah demi rakyat Maharani. Demi rakyat Maharani. Oh, sayangnya you dengan Maharani. Memajukan Maharani. Saya adalah anak jati Maharani. Saya mahu melihat Maharani maju dan membangun seperti mana kita punya tagline kestabilan masa depan. Okey, Farah, saya nak tanya dengan Farah bahawa di sini macam mana dia punya sumber pendapatan rakyat khususnya. Sebab politik ni Farah, at the end of the day orang akan bercakap soal perut. What go to my stomach, what go to my throat. Kalau sekadar bercakap retorik politik, nak buat itu, bogak begini apa semua kan. Ini orang dah tak pakai dah sekarang. Ini zaman milenial. It's your time. Ini adalah era kepimpinan negara, zaman Puteri UMNO dan juga pemuda UMNO. Mereka ada muda, mereka ada anak muda keadilan AMK, mereka ada pemuda dia Dapis itulah kan. Begitu juga PAS, ada dia punya Dewan Pemuda. Ini sebenarnya zaman ini adalah zaman anak-anak muda yang harus menyambung perjuangan bangsa kita, menyambung untuk meneruskan kehidupan rakyat.
Saya warga emas. Saya anggap Farah ni macam anak-anak lah. Memang ingat hati nak budi juga kan calon ni. Saya, saudara Joe Pijo, saudara Mazwan, saudara Puan Halimah Ismail, apa khabar Puan, saudara Zulkifli. You nak saya grill dia ke? Tengok wajah anda, tapi berani. Putri berani sekarang apa? Nama lagi Putri UMNO. Apa khabar saudara Ramli Putih? Saya ramai ni tengok ni, Farah. Ramai teman-teman kita yang apa mereka nak kenal. Saya sebab itu hari ni saya tak tunjuk muka saya. Muka saya mungkin mereka dah jemu gamaknya. Nak tengok macam mana wajahnya. Ya, saudara Ayub Sidang, Puan Hamisah, ini Puan Halimah Ismail, Nasaruddin Shah, Abdul Manaf. Farah, saya nak bertanya dengan you. Selain daripada meneruskan perjuangan, apa janji you pada warga Maharani ni? Saya nak memperjuangkan ekonomi. Ekonomi. Okey, kalau you bercakap soal ekonomi, saya nak tanya dengan you, apakah you dah buat kajian tentang pendapatan, berapa peratus pengundi you? 60% Melayu. 60% Melayu. Apakah dia punya source of income? Adakah mereka sektor pertanian? Apakah mereka sektor nelayan? Apakah mereka sektor bekerja kerajaan, kerja kilang dan sebagainya? What is the biggest? Kerajaan, swasta dan ramai yang meniaga tu. Ramai meniaga, sekarang ya. yang peritnya adalah golongan mereka yang meniaga lah. Oh, I see. Sejak adanya COVID ni, Yeah, semua jadi tak stabil, ekonomi tak stabil, ada yang kehilangan pekerjaan, Yeah. dan ada yang tak ada sumber pendapatan. Yeah. Saya akan memperjuangkan atau mewujudkan gelombang ekonomi Maharani, GEM. Farah akan mewujudkan gelombang ekonomi untuk warga Maharani. Ya. Antaranya adalah dana usahawan suri yang mana memfokuskan kepada golongan wanita yang menjalankan perniagaan sendiri, ataupun yang berniaga dari rumah, yang tak ada sumber pendapatan tetap, yang menjalankan kerja-kerja part time. Dan seterusnya ialah dana gig ekonomi untuk membantu golongan-golongan belia. Golongan-golongan belia sekarang dah ramai yang meniaga. Ramai meniaga, ya. Ramai yang meniaga. So kita perlu bantu mereka mendapatkan bantuan dan membangunkan ekonomi gig. Farah slow, suara Farah ni slow sangat kata dia orang ni. Faizal kata dia kuat sikit. Putri UMNO lah katakan. Takkan suara saya lebih kuat daripada Farah. Okey, saya akan memperjuangkanlah untuk mewujudkan gelombang ekonomi Maharani. Betul. Jadi okey, jam Jam ke Gam? Jam boleh juga. Gelombang ekonomi Maharani. Permata. Putri ni dia tak habis. Okey, Farah juga harus ingat bahawa bila you terpilih jadi wakil rakyat, you sebagai putri mewakili putri, tentulah ada makcik, ada kakak, ada pakcik, ada abang, ada atuk, ada nenek, semua ini perlu disantuni. Ya, betul. Apakah Farah sudah bersedia? Sedia tu. Sudah bersedia ya? Sudah bersedia. Sama ni kita dalam Putih UMNO pun memang kita buat kerja-kerja tu. UMNO ini satu parti yang menjaga kebajikan. Dari rakyat untuk rakyat. So kita akan tetap teruskan prinsip UMNO itu, membantu rakyat. Saudara sila komen saudara. Saya nampak gambar nama saudara keluar. Syarudin naik, Syarif Dul naik, Muhammad. Komen apa macam dengan pandangan saudara terhadap ini calon kita ni. Kalau nak tanya pun boleh bertanya, sebab inilah saya pun tak ada kesempatan. Lepas ni saya dah mula bergerak lagi. Saya akan pergi ke Petang Pasir dan terus ke ke kawasan Parit Yani. Kemudian saya akan terus pergi ke Johor Bahru. Banyak lagi kawasan yang perlu saya tonton. Jadi saya beri kesempatan pada saudara Khairuddin Osman, saudara Sarah Salim. Now, Farah, you punya latar belakang apa? Apakah saya peguam ke apa ke? Saya sebelum ini bekerja dengan konsultan architecture engineering. Architecture engineering. You study dulu di mana? Administration. Saya belajar di Universiti Kebangsaan Malaysia. Ini produk UKM ni? Ijazah Sarjana Muda Sains Sosial Pembangunan Manusia. Ramai rupanya calon-calon yang diturunkan oleh UMNO kali ini. Real mempunyai latar belakang pendidikan yang begitu hebat. Dan tambah-tambah lagi UKM ya. UKM. Ramai daripada UKM kali ini. 2006-2009. You dapat degree di bahagian ini. Pembangunan manusia. Pembangunan manusia. Bangunkanlah manusia di kawasan Maharani ini. Okey, saya juga ingin bertanya dengan Farah. Sebab sekarang ni zaman e-commerce.
Apakah Farah juga bersedia untuk membimbing anak-anak muda kita yang, sebab bila Farah kata tadi bahawa kebanyakan pengundi-pengundi you terlibat dalam sektor perniagaan. So apakah Farah sudah bersedia dengan jaluran sekarang ni jalur lebar G5, G4, G5 dan sebagainya, dunia tanpa sepadan. Apakah Farah juga mempunyai program-program untuk anak-anak muda ini dalam e-commerce? Golongan-golongan ni mesti didekati lah. Maksudnya kita jangan pinggirkan mereka, dan jurang digital itu juga perlu dikurangkan. Jadi kita akan bagi peluang kepada mereka untuk mempelajari benda, untuk mengekspos diri mereka, bakat mereka dalam bidang tersebut. So dari segi politik ni Farah tengok macam mana politik di Johor ni? Pandangan you terhadap politik di Johor? Di bawah pimpinan Menteri Besar Johor sebelum ni, Datuk Hasni, stabil. Sebab dia datang dari Kilang Pemuda. Cara dia yang soft tu, dekat dengan rakyat, buat rakyat rasa selamat, selesa. Tentulah Farah jadi sebagai Ketua Puteri Johor Muar ni, tentu berkesempatan servis memberi khidmat bakti politik kepada beliau sebagai Datuk Menteri Besar, kan, aktiviti politik berjalan. Waktu yang sama kena jaga juga Ketua Puteri UMNO Malaysia. Ya, betul. Farah kena tahu bahawa you punya Ketua Puteri UMNO Malaysia orang garang tau. Dia berani dan dia saya begitu menghormatinya. Walaupun anak muda tetapi jalur perjuangannya begitu jelas. Apakah Farah juga akan meneruskan perjuangan sebegitu? Ya, betul. Saya akan ikut menjejaki aura Kak Ida tu. Saya akan bawa bersama dalam diri saya untuk Don Maharani. Beruntunglah orang Maharani dapat Ketua Puteri yang mengidolakan Ketua Puterinya sendiri. Yang kali ini memang kita terima hakikat. Sebab Farah jadi Ketua Puteri dan Ketua Puteri UMNO Malaysia jadi Ketua Puteri di saat kita kalah. Ya, betul. Waktu kita kalah, kita setia. Waktu kita menang, kita gembira. InsyaAllah rasanya Maharani ni, insyaAllah izin Allah SWT, sokongan warga Maharani, rasanya bolehlah, bukan? Apakah Farah bersedia untuk menjadi seorang yang berhormat atau yang berkhidmat ataupun hamba kepada rakyat Maharani? I give you a choice. Yang berkhidmat. Yang berkhidmat. Perkhidmatan. Yang berkhidmat untuk rakyat Don Maharani. Don Maharani, ya. Farah tidak fikirlah jadi wakil rakyat untuk Sungai Johor, bukan? Kita nak memberi khidmat. Kita nak membantu penduduk Don Maharani. Ya. Saya lihat kawasan Muar ni banyak orang kita yang berniaga buah dan sebagainya. Mereka saya anggap sebagai entrepreneur. Kan? Jadi entrepreneur yang mengharapkan adalah ekonomi negara mesti kembali segera pulih. Ya, betul. Jadi seandainya ekonomi tak pulih, macam mana Farah nak buat ni? Ini satu soalan juga ni. Macam mana? Sebab tu kita kena bagi satu parti yang stabil untuk mentadbir negara. Tu dia. Kembalikan semula kepada Barisan Nasional. Ya. Dia perlunya kestabilan. Sebab semalam saya berbual dengan Ketua UMNO bahagian Ledang, Datuk Hamim Samuri. Beliau menyatakan yang paling penting Johor ini, khususnya Johor Johor adalah pintu masuk pelabur-pelabur khususnya dari Singapura, dia berjiran. Seandainya suasana politik di Johor ini tidak stabil, bagaimana pelabur nak datang? Ya, dan saya juga melihat bahawa di Johor ini tempat kegemaran orang-orang Singapura nak datang makan sebelum mereka pergi ke Melaka, khususnya Muar dan Melaka. Bukan? Jadi tentulah semua ini akan menjadikan sphere the economics of Johor. Sebagai anak Johor tentulah Farah bangga. Kalau dulu Johor ini adalah peneraju dari segi sektor ekonomi dengan KDNK agak tinggi, kan? Tapi apabila berlaku usai pilihan raya yang ke-14, ekonomi kita berdebu dan waktu yang sama diserang pula oleh COVID. Lepas itu datang pula bencana alam. Lepas itu kita perbalahan politik tak berhenti-henti. Masih berterusan berbalah sana, berbalah sini, mengundi sana, mengundi sini, pilihan raya sana, pilihan raya sini. Jadi rakyat kadang-kadang rasa bosan melihat politik. Jadi sebab itu saya bersetuju, mungkin saya nak tanya dengan Farah, apakah Farah juga bersetuju, kita harus menghentikan politik yang bercempura yang begini.
politik maki hamo ni. Enough is enough. Yang paling penting sekarang ni ekonomi rakyat mesti diutamakan. Betul. Saya kalau bila saya bercakap dengan anak anda puteri sebegini, lega rasa hati sebab Farah sedar. Bahawa you merasakan bahawa suasana politik ni must have a full stop. Mesti dinoktahkan. Jadi rakyat mesti digembelingkan tenaga dia supaya dapat kita memperkukuhkan ekonomi kita. This is the most important. Di samping itu mempertingkatkan budaya. Budaya bangsa kita orangnya halus. Kita tidak suka dengan maki hamun. Orang Melayu ni kalau menegur cukup dengan pantun, dengan sindiran, dengan kelipan mata. Itulah cukup membayangkan. InsyaAllah malam kan nanti saya akan bagi pencerahan lebih lagi. Tapi bagi saya merasakan bahawa sudah sampai masanya Johor. Sebab kali ini Johor adalah the first time menerima pengundi-pengundi 18 tahun ke atas. First time. Walaupun telah pun disetujui, telah pun diluluskan oleh Parlimen, tapi waktu pilihan raya negeri Sarawak hari itu tak kesempatan. Tapi kali ini Johor, dan saya lihat gambaran pengundi-pengundi muda di Johor yang berusia 18 tahun ni jumlahnya agak besar. Lebih kurang dalam 6% daripada keseluruhan 2.5 juta pengundi-pengundi. Kalau 6% lebih kurang berapa tu? Nak meniaga macam mana nak meniaga tu? Saya tanya tu. Kadang-kadang kita perangkap juga calon wakil rakyat ni saya. Tapi sebenarnya ertinya inilah calon yang tidak akan meletakkan untuk kepentingan diri. Dia tak ambil kira soal duit sangat. Sebab apa bila saya tanya berapa peratus? Dia tak berkira. Dia bukan calon toke lah ya. Bagaimana pandangan Farah? Selama ni kita melihat orang kata masuk politik ni nak cari kekayaan, nak jadi YB ni, tuntut lebih-lebih lagi orang tuduh UMNO ni parti projek dan sebagainya, bukan? So apa pandangan Farah? Saya sebagai orang muda dalam parti sayap bongsu menafikanlah perkara tersebut sebab macam saya masuk politik sebab saya minat. Minat nak bantu orang, saya minat nak menabur bakti. Dan saya harus ketengahkan idea konsep tu kepada orang-orang muda sekarang. Tak, politik ni bukan tempat cari duit atau apa. Ini adalah tempat untuk membantu orang, untuk membantu bangsa kita. Itu tu. Kita kena mention dekat dia orang yang UMNO ni adalah satu parti yang membela rakyat. Membela rakyat. Farah, sepanjang-panjang saya buat live, cuma you saja calon yang saya ketemu yang tak ada pun pelayan-pelayan saya memberi komen-komen yang negatif. Saya nampak alhamdulillah lah Farah. Mungkin mereka sayang pada you ke? Boleh you bagi say hello tu punya pelayan ni? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nofara binti Syamsuddin. Calon nombor 2 saya Ridwan Maharani. Saya dah lihatlah sendiri manjanya anak muda kita ni. Sebab tu saya perhatikan bila saya bercakap dengan Farah, saya tak tengok muka pun, saya tengok dekat saya punya yang dengan mata tak berapa nampak ni pun, tapi nampak juga ada Sobri Ramli baru naik, Ali, dan tak ada pula mereka memberi komen-komen. Alhamdulillah Farah. Semalam bergeduduk Farah. Lah kemarin dulu Tuhan aja yang tahu sebab calon-calon. Saya adalah calon muka baru dan di mana saya anggap ini adalah satu tanggungjawab dan amanah parti kepada saya. Untuk saya bawa nama Barisan Nasional. Saya nampak pelai-pelai saya sayang dekat Farah ni, nampak gayanya. Anak-anak yang perlu diberi kesempatan. Usia Farah berapa sekarang? 36 tahun. Ada kematangan, bukanlah muda sangat, bukanlah budak-budak. Saudara, ada kematangan, usia 35 tahun. Sudah berumah tangga? Masih bujang. Masih bujang. Alamak. Oh, teman-teman, ada boleh buat isi borang ni. Sukalah saya. Gamaknya banyak masa dia digunakan untuk perjuangan. Saya memang habiskan masa saya untuk politik. Tak sempat untuk bercinta. Ini adalah calon yang menolak alam percintaan. Baik, Farah, dalam kita bercakap soal kehidupan biasa, dalam perjuangan Farah ini, tentu juga Farah melihat ada pemimpin naik, pemimpin turun. Ada masa mereka didewakan. Tapi apakah Farah merasakan bahawa Farah nak jadi pemimpin kayangan atau menjadi pemimpin rakyat? Saya nak menjadi pemimpin rakyat. Dekat di hati mereka.
Can you say anything pada pelai-pelai khususnya ini warga Maharani? Assalamualaikum. Ya. Saya Nur Farah binti Syamsuddin, calon Parti Barisan Nasional nombor Ya. 2 Don Maharani. Nombor 2 ya? Ya, nombor 2. Oh, macam mana dapat nombor 2 tu Farah? Cabut dapat nombor 2. Okey. Saya merayu dan Ya. memohon sokongan Ya. daripada penduduk Don Maharani untuk memberikan saya ruang dan peluang Ya. untuk menabur khidmat bakti, Ya. membantu warga penduduk Don Maharani dalam memajukan Don Maharani. Ya. Saya anak Jatimua, so saya merayu sokongan Ya. agar saya diberi peluang untuk berkhidmat untuk anda. Saudara, inilah dia calon yang saya sempat temui, yang saya katakan calon kontroversi di mana beliau tidak mengharapkan apa-apa. Beliau mahu mendapat kesempatan untuk menabur bakti. Jiwa perjuangan, darah perjuangan yang diwakili, diwarisi daripada neneknya, daripada keluarganya, saudara. Saya melihat wajah itu wajah yang tulus. Kalau orang Kelantan kata orang yang berjuruh. Orang Kelantan kalau politik dia orang yang berjuruh. Kalau warga kita orang yang berterus terang dan nampak gayanya ada keayuan, bukan tak ayu omong ni lawa tu. Dan kita sama-sama berdoa agar Nur Farah Syamsuddin dapat terpilih menjadi wakil rakyat di Don Maharani ini untuk beri kesempatan padanya memberi nabur bakti. Semangatnya muda, orangnya masih muda lagi, dan tentulah tenaganya kental. Saya tidak mahu mengambil masa yang panjang sebab saya faham Farah juga mempunyai program-program untuk bertemu dengan para pengundi, dalam keadaan saat sekarang ni santun ni pengundi. Cuma saya nak berpesan pada Farah satu saja. Jangan hampakan pengundi, jangan hampakan rakyat, Farah. Bila rakyat memilih anda, sama ada menang atau kalah, anda harus memberi khidmat bakti sebagaimana yang anda lafazkan. Politik ini bukan ruangan untuk orang nak cari kekayaan. Selalu saya katakan, ini zaman milenial. Orang mengukur anda sebagai seorang pemimpin masa depan yang sewajarnya. Jangan dihampakan hati mereka. Apakah Farah boleh berjanji begitu? Sejanji. Farah, saya dah bagi tahu kat you, selepas ni insya-Allah kalau anda jadi wakil rakyat, kalau wakil ahli rakyat di Maharani nanti menghubungi saya bagi tahu wakil rakyat yang ini, siap you saya balun nanti. Tak, kadang-kadang kita melihat, memang betul Farah, kadang-kadang saya pun kecewa juga. Ada pemimpin yang paling pertama jadi wakil rakyat, okey. Kali kedua pun okey, masuk tahun kedua, masuk tahun ketiga telefon mati, Farah. Jangan matikan telefon anda. Berjanjilah. Saya minta supaya Farah bukan hanya berjanji pada saya, bukan berjanji pada pengundi, berjanji pada diri sendiri bahawa you diberi kesempatan oleh parti. Setara saya bagi lecture sikitlah setara. Tapi saya lihat wajahnya dia dalam senyum. Okey, what is your last word untuk you punya pengundi ataupun pelayar-pelayar saya ini? Berilah peluang kepada saya untuk membuktikan bahawa Parti Barisan Nasional ini adalah satu parti yang membela bangsa kita, yang membela penduduk Don Maharani, dan saya harap apabila saya diberi kepercayaan nanti saya akan buat bersungguh-sungguh, Datuk. Ya. Saya akan bersungguh untuk Saudara, saya bila Farah bercakap tadi, saya kalau saudara boleh flashback balik, pusing balik saya punya live ini, cuba saudara lihat apabila Farah bercakap, dia tengok anak matanya. Itulah anak mata keikhlasan. Dia bukan bercakap hanya sekadar lontaran kata-kata. Dia bercakap apa yang ada dalam hati dia dengan semangatnya. Dan kita berdoa saudara agar Farah Syamsuddin, Nur Farah Syamsuddin ini dapat dinobatkan sebagai ahli Dewan Undangan Negeri Don N15 Maharani. Bersamalah kita doa. InsyaAllah saudara, malam ni saya nak cari lagi calon-calon yang kontroversi. Kita jumpa lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang. Terima kasih.